إلى رحمة أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى رحمة أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sah sembahyang berjamaah, di mana semalam telah kita mendengarkan yang terakhir sekali adalah bahawasanya hendaklah imam dan makmum itu kedua-duanya itu berada di dalam satu masjid, ataupun jika mana berada di luar masjid, hendaklah jarak di antara makmum dan imam ataupun jarak di antara makmum dan juga saf yang terakhir itu tidak lebih daripada 120 meter. Maka disambung dikatakan oleh pengarang di sini wa ayyanuya al-qudwata awil jama'ah, dan hendaklah si makmum itu wajib jika mana dia hendak mengikut imam, hendaklah dia berniat dengan berniat makmuman, ataupun bahasa Melajunya kita mengatakan mengikut imam. Makmum wajib berniat untuk menjadi makmum kepada si imam yang berada di hadapan. Jika mana makmumnya itu makmumnya itu tidak berniat, tetapi dia mengikut perbuatannya imam, maka dilihat jika mana ia menunggu perbuatannya si imam sedangkan dia tak niat makmuman. Contohlah imam tu sujud ataupun rukuknya agak lama, jadi si makmum ini dia tak niat makmuman tapi dia ikut si imam ni. Jadi bila agak lama tu, orang-orang yang melihat makmum yang satu ni, mereka akan tahu bahawa dia sedang menjadi makmum. Bermakna ketika itu sembahyang makmum itu consider sudah batal. Maknanya walaupun dia kata saya sembahyang sendiri saya tak nak ikut imam, tapi masalahnya dia apabila dia tak niat mengikut imam, tak niat menjadi makmum, dia sudah menunggu perbuatannya si imam. Jadi bila kata menunggu sembahyang imam, bermakna dia nak sembahyang berjamaah tapi tak sembahyang berjamaah. So dah kira orang yang bermain-main dalam sembahyang. Maka batal sembahyang dia. Tetapi kalau dia cuma tunggu sebentar saja. Contohlah biasanya kita baca tasbih 3 kali, imam baca 5 kali. So not so long, maka tak mengapa untuk dia tunggu ketika dalam rukuk tersebut. Tidak batal, cuma yang rugi dia kerana dia dapat pahala sembahyang seorang saja, kerana tidak mau niat menjadi makmum. Jadi di antara syarat sah sembahyang berjamaah itu hendaklah dia berniat sebagai mengikut imam. Baik, berkenaan dengan niat mengikut imam tu, andai kata dalam niat itu dia niatkan mengikut imam, kemudian dia spesifikkan nama imam tersebut. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat makmum mengikut imam usuf kerana Allah Ta'ala. Buka mata, kayu menjadi imam, batal sembahyang dia. Siapa surgatan pergi letakkan nama imam tu, dia kalau niat mengikut imam sah, definitely sah. Siapa imam tak soal, asal dia tutup aurat, syarat sah sembahyang dia ada, sah sembahyang. Tapi kalau dia pergi niat nama orang tu, kalau tukar tiba-tiba nama orang lain, batal sembahyang dia. Kalau tak suruh jangan buat pandai-pandai, nanti jadi batal.
Baik, jadi itu syarat yang ke-8 daripada syarat sahnya sembahyang berjamaah. Sama dia kata sini, wa an yatawafaqa nazmu salataihima, dan hendaklah cara sembahyangnya imam dan cara sembahyangnya makmum itu bersamaan. Bermakna jenis sembahyang yang dilakukan oleh imam dan jenis sembahyang yang dilakukan oleh makmum itu bersamaan. Bila kata jenis sembahyang ni, dia bukan soal fardu ataupun sunat. Dia bukan soal tunai ataupun qada. Yang dimasukkan dengan cara sembahyang ni, jenis sembahyang ni adalah sembahyang yang biasa dengan sembahyang yang lebih daripada, atau sembahyang yang berbeza daripada kadar biasa. Seperti imam tu sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita tahu sembahyang sunat gerhana tu dia ada 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Dia pula kat belakang nak jadi makmum. Sembahyang apa ni dia jadi makmum? Sembahyang zuhur contoh. Maka tak sah sembahyang dia. Kalau dia imam tu sembahyang zuhur, dia kat belakang sembahyang qada zuhur, sembahyang dia sah. Ataupun dia imam tu sembahyang subuh, dia sembahyang qada subuh, sembahyang dia sah. Pasal dia sama jenis sembahyang dia, sama type. Mana satu rakaat tu macam biasa jugalah. Ada diri, ada rukuk, sujud, dua sujud dan sebagainya. Tapi kalau sembahyang imam tu imam yang melakukan sembahyang sunat gerhana. Makmum pula sembahyang sunat biasa atau sembahyang fardu yang lain, maka sembahyangnya si makmum itu tidak sah. Kerana berbeza dengan cara solat yang dilakukan oleh si imam. Ataupun lain pula. Contohnya si imam tu sembahyang jenazah. Datang pula makmum, dia nak jadi makmum kepada apa? Ni aku nak jadi makmum ni pasal aku sembahyang asar. Maka tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Melainkan kalau dia masuk menjadi makmum itu pada takbir yang terakhir bagi sembahyang jenazah tersebut. Takbir yang terakhir bagi sembahyang jenazah tersebut. Jadi imam takbir yang keempat, baru dia masuk sekali ikut, maka sembahyang dia sah. Tapi kalau daripada mula-mula, imam start sembahyang jenazah, dia pun ikut sekali sembahyang zuhur, maka tidak sah sembahyang zuhur dia tu. Tidak sah pasal cara sembahyang tu dia berbeza. Adapun selain daripada itu, maka hukumnya adalah boleh. Contohnya kalau saya masuk masjid, saya sembahyang saya masuk masjid, saya sembahyang qabliyah zuhur contoh. Atau senang kata saya sembahyang ba'diyah zuhur. Saya sembahyang ba'diyah zuhur, tiba-tiba datang orang, dia tepuk bahu saya nak jadi makmum. Sah tak sembahyang dia? Sah. Dia berjadi makmum. Pasal jenis sembahyang ni sama. Maknanya tak ada kata ekstra rukuk ataupun tak ada rukuk, tak ada sujud dan sebagainya. Jenis sembahyang dia sama. Jadi kalau saya lepas beri salam kanan, beri salam kiri, andai kata kalau saya sembahyang yang ba'diyah yang 2 rakaat, maka dia tambah lagi 2. Sembahyang dia sah. Sunat boleh ikut wajib boleh ikut sunat. Qada boleh ikut tunai boleh ikut qada. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah tu yang tak boleh kalau cara sembahyang yang dilakukan itu sembahyang dia berbeza. Seperti sembahyang jenazah dan juga sembahyang sunat gerhana. Baik. Sama dia kata sini, wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dan hendaklah dia si makmum itu tidak menyalahi perbuatan sunatnya imam, di mana kalau dia menyalahinya itu akan nampak buruk sembahyang dia. Baik, ni mungkin kita kurang nak kena dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan nampak buruk. Maknanya kalau si makmum ni tinggalkan, boleh nampak si makmum ni macam ada disagreement dengan si imam. Imam contohlah, ni yang dikatakan sini perbuatan sunat. Contohlah si imam baca ayat sajadah, kemudian si imam sujud. Makmum macam mana? Makmum wajib ikut imam sujud. Kalau si makmum tak ikut, nanti akan nampak kenapa si makmum tak nak sujud sedangkan imam dah sujud. So akan nampak macam si makmum ni macam ada disagreement dengan si imam. Maka kalau makmum kepala batu juga batal sembahyang si makmum tu. Pasal dia kata tidak boleh menyalahi si imam dalam perbuatan sunat, yang di mana jika ditinggalkan perbuatan tersebut, sunat tersebut, si makmum tak buat, akan nampak buruk pada solatnya. Kecuali bagi tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Kalau imam buat tahiyat awal, si makmum terus bangun pergi rakaat ketiga, maka sembahyangnya makmum sah. Sembahyangnya si makmum itu sah. Ini satu saja yang dikecualikan, kerana dia berpindah daripada wajib kepada wajib.
Yang tadi sujud tilawah itu dia belum berpindah lagi rukun dia. Imam masih lagi berdiri, kemudian imam sujud tilawah. Lepas imam sujud tilawah, imam berdiri balik. Jadi imam belum berpindah rukun lagi. Imam masih rukun yang pertama, rukun yang berdiri. Jadi imam masih belum berdiri, belum berubah, kemudian kita tak nak ikut perbuatan sunatnya imam yang berubah. Maknanya ini bukan dia kata sunat yang kalau ditinggalkan nampak buruk ni, bermakna sunat tu kita nampak. Sunat tu kita nampak. Imam sujud tilawah, kita saat sujud tilawah, maka semayang si makmum itu batal. Kecuali kalau berkenaan dengan kalau imam tahiyat awal dan makmum meninggalkan tahiyat awal, maka tidak batal solatnya. Baik. Dan telah kita lalu, kalau si makmum itu bangun dalam keadaan lalai, maka dia mendapati imam ketika itu melakukan tahiyat awal, maka wajib si makmum itu untuk kembali melakukan tahiyat awal bersama dengan si imam. Right? Kalau tidak, batal semayang dia. Kalau tidak, batal semayang dia. Baik. Adapun berkenaan dengan membaca doa kunut, ini juga dilihat. Kalau si imam tu meninggalkan membaca doa kunut, atau imam bermazhab kepada pendapat yang tidak sunat baca doa kunut, umpamanya. Kemudian imam lepas i'tidal terus imam sujud. Jadi makmum ni sekarang dia jam. Dia nak baca doa kunut ke dia tak baca doa kunut, maka dilihat. Kalau dia rasa dia boleh sempat baca doa kunut itu, dan kalau dia habis selesai doa kunut itu, dia masih lagi boleh mendapatkan imam ketika dalam sujud yang pertama, maka ketika itu hukum membaca doa kunut tetap sunat buat si makmum tu. Tapi kalau andai kata dia baca doa kunut itu, imam dah bangun daripada sujud yang pertama, maka tak sunat lagi untuk baca doa kunut. Subhanallah. Itu kalau si imam meninggalkan baca doa kunut. Ala kulli hal, apabila kita mengatakan berkenaan dengan berbeza dengan perbuatannya si imam yang sunat, di mana sunat itu kalau ditinggalkan nampak buruk, kerana ia merupakan sunat yang dilihat dalam bentuk perbuatan, bukan percakapan. Adapun dari sudut percakapan, maka tu tidak jadi masalah. Kalau contohlah si imam tu contohlah kita semayang zuhur. Kita semayang zuhur dan makmum ni boleh dengar bacaan surahnya si imam. Mungkin mikrofon dekat dan sebagainya, maka si makmum tu decided waktu baca surah. Maka tak mengapa, tak batal semayang si makmum tu. Tu bukan sunnah yang fahishah. Maknanya kalau ditinggalkan tu nampak buruk semayang dia. Ataupun kita dengar si imam tu baca zikir rukuk, makmum tinggalkan zikir rukuk, maka tak batal semayang si makmum tu. Yang jadi batal tu kalau imam tu kalau bergerak pergi kepada sunat tersebut dan si makmum masih tak nak buat juga. Sama juga macam sujud sahwi. Lepas imam selesai tahiyat akhir, imam nak melakukan sujud sahwi. Tahulah, kita makmum tahu, mungkin kerana si imam tu tadi dia tak baca doa kunut. Kalau dia mazhab Syafi'i lah, dia tak baca doa kunut. Sengaja tak sengaja, dia tak baca doa kunut, maka imam tiba-tiba ketika itu imam sujud sahwi. Jadi makmum kena buat apa? Makmum kena ikut. Wajib ikut. Subhanallah. Begitu juga kalau si imam meninggalkan kunut pada witir Ramadan, witir yang separuh akhir Ramadan. Imam meninggalkan kunut ketika itu, sebenarnya imam sunat untuk melakukan sujud sahwi. Sunat itu termasuk sunat ab'ad, walaupun bukan kunut subuh. Jadi imam ketika itu dia meninggalkan bacaan kunut, dia terlupa dan sebagainya atau sebagainya. Kemudian sebelum dia memberi salam, dia sujud sahwi 2 kali. Maka makmum macam mana? Makmum wajib ikut. Makmum wajib ikut kerana menyalahi itu akan nampak buruk pada semayang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sah semayang berjamaah insya-Allah. Pada soal asal atas istighfar. Sallallahu آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا